Okay, so kita sambung paper 2 soalan 2 iaitu muka surat 32. Okay, Firdaus mula kerja di sebuah syarikat pada 1 Januari 2015 ya. Okay, so 1 Januari 15. Okay, dengan permulaan gaji tahunan dia 24,000. Ini setahun punya gaji ya. So kalau bulanan awak kena bahagilah 24,000. Ini tahunan punya gaji tahunan. Okey, setiap bulan Januari syarikat itu akan menaikkan gajinya sebanyak 8% daripada gaji tahunan sebelum dia. Maksudnya pada 1/1/2016 gaji itu akan naik 8% lah. Okey. So ada orang dia boleh terus tahu, okey cikgu ini ialah nisbah sepunya di mana dia punya A ialah 1.08. Kalau kamu boleh tak ada masalah tapi cikgu selalu galakkan kamu ialah kamu buat dulu 3 tahun So maksudnya awak kira lah pada 2015 berapa gaji tahunan dia. So kita buat cara dulu saja pun tak apa. Kita ambil saja 24000. Cikgu terlalu banyak kosong. Cikgu terlalu banyak kosong. 24,000 kita kira lah 8%. Okey, berapa harga dia? Okey, berapa harga dia? Lepas tu kita tambah balik. 24,000 8%. Okey, kita dapat 1920. Kemudian kita kira gaji dia ialah 24,000 tambah 1920. Okey. So kita dapat 25920. Okay, so ini yang ini yang permulaan dia, ini tahun kedua. Dan bila pergi tahun ketiga ingat jangan terus buat anggapan lah dia berapa. Kamu mesti kira semula seolah-olahnya kamu tidak tahu dia ialah janjang apa. Okay? So kita buat pada tahun 2017. Okay, so kiralah kita kira tahun lepas dia punya gaji 25920. Saya kira lagi 8%. Cikgu kira lagi 8%. So cikgu dapat 2030.60 lah sebab duit cikgu bagi 2 tempat perpuluhan. Lepas itu cikgu tambah balik gaji sebelum ini. So ini so gaji dia 25920 tambah 2034.60. So saya dapat 27993.60. So sekurang-kurangnya kamu dapat 3 sebutan itu, baru kamu cek dia punya A. So kamu boleh cek balik lah. Kalau saya ambil A pertama iaitu 2920 bagi 24,000. Cikgu memang dapat 1.08. Cikgu cek di sini cikgu cek di sini untuk 2 ini. Cikgu cek dia iaitu 25920 bagi 24,000. Saya dapat 1.08. Sama jawapan dia. Tapi jangan lupa kena cek juga ini. Betul tak? Dia juga dapat 1.08. A2 ialah 27993.60 bagi 25920. Apa dia? 27993.6 bahagi terlalu banyak 9 cikgu tekan 9 sebagainya. Cikgu pun dapat 1.08. So ada 2 cara. Satu cara memang boleh macam kawan ini tulis saja 1.08. Satu cara awak buat ini. Cikgu hanya galakkan kamu buat benda ini, dia nampak cepat kan? Tapi bahayanya kalau awak punya anggapan salah habis. Yang ini kalau awak buat dengan cara ini, bila dapat 3 sebutan, kadang-kadang awak kata, oh saya ingat dia JG, rupanya dia bukan JG. Sebab kita boleh cek. Kalau macam ni saya dapat 3 sebutan, saya ingat dia ialah JG. Tapi bila cikgu cek nisbah sepunya, cikgu dapat dia pelainan. Oh cikgu tahu dia bukan JG. So cikgu akan cek mungkin JA. Tapi kalau awak pakai teknik ini, kalau awak buat salah, awak pun tak tahu.
So terpulang kepada kamu sebab di sini tidak ada kata ada markah kaedah, dia terus markah jawapan saja. Kadang-kadang markah pun tak bagi di kawasan itu. Kadang tak bagi pun. Okay, lepas tu cikgu tanya, apakah gaji tahunan beliau kepada ringgit tertekat? Ringgit tertekat itu sebenarnya kawan kamu itu buat round off lah. Okay. Pada tahun 2020. So kamu kena bilang lah tahun 2020 adalah sebutan ke berapa. So kalau kamu tak tahu bilang lah. Bilang tak apa. 2015, 16, 17. Kalau saya sambung, cikgu tulis tepi ya. Kalau cikgu sambung 2018, 2019, 2020. So kalau kamu bilang sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. So betul lah kawan kamu buat sebutan keenam. So dia pakai teknik formula, dia masukkan kuira, tapak jawapan dan pundah kepada ringgit tertekat. Kalau kamu nak pakai teknik senarai, kamu buat macam inilah. Mula-mula kamu cari 3, lepas tu awak tapak nisbah sepunya. Lepas tu awak boleh pakai teknik kalkulator yang cikgu sebut itu. Cikgu ajar sebelum ni, buat 24,000 sama dengan, lepas tu darab 1.08 sama dengan mesti jawapan kedua kita, sama dengan mesti jawapan ketiga kita, sama dengan awak dapat 30233.09. Okey, cikgu pundah pada dua tempat perpuluhan Kemudian 32651.74. Lepas tu cikgu buat lagi 35263.87. So kalau kamu tengok awak dapat jawapan ini. Kalau soalan ini tidak ada ayat suruh kamu pundahkan kepada ringgit tertekat, awak sepatutnya bagi atas inilah yang cikgu petak punya. Sebab dia nak ringgit tertekat, kita buat penghampiran lah. Boleh? So boleh gunakan teknik senarai. So soalan ini sebenarnya tak susah. Buat teknik senarai pun boleh dapat jawapan. Boleh dapat jawapan. Okey, selepas tu dia kata apakah jumlah gaji kepada ringgit tertekat yang dibayar kepada beliau oleh syarikat itu dari tahun 2015 hingga ke tahun 2020. Okay? So apa yang cikgu terlompat satu soalan. B, apakah nilai minimum N kalau gaji tahunan pada tahun ke-M itu melebihi 60,000? So kawan kamu gunakan kaedah rumus. So dia buat TN. Lepas tu dia selesaikan, cikgu tak cek pengiraan dulu, cikgu go through cepat dulu. So dia dapat jawapan ini, tapi kita N itu tak boleh dalam nombor perpuluhan. So kamu kena tengoklah apakah integer, sebab dia kata pertama nilai minimum. So kita kena cari nilai N yang paling kecil, tapi kena melebihi 12.9. So kita ambillah jawapan 13. Kita ambil jawapan 13. Bukan sebab kita pundahkan. Kalau sekarang awak kira tapak M lebih besar daripada 12.1 pun, jawapan kita juga N sama dengan 13. Sebab dia kena lebih besar daripada dua nombor yang kita cari itu. Okay? So, satu cara memang kita pakai kaedah rumus lah. Hanya kalau awak pakai kaedah rumus, awak akan nampak di sini. Nanti awak kena buat logalimakan kedua-dua belah. Okay? So bila awak buat logalimakan kedua-dua belah, satu saja cikgu kena ingatkan kamu bila langkah ini pergi langkah ini, awak bahagi log 1.08. Kamu nak tahu sendiri awak bahagi nombor positif ke bahagi nombor negatif, awak kena tekan kalkulator. Sebab log kalau penilai negatif kita tak nampak tanda tu. So awak kena tekan kalkulator, awak tekan log 1.08 untuk cek apa nilai dia. Okey, saya dapat satu nilai walaupun sangat kecil tapi dia nombor perpuluhan. So itu sebenarnya tanda saya tak ubah. Okey, dapat jawapan inilah. Okey, itu satu cara. Satu cara yang lagi senang, senarai sajalah. Okey, senarai saja. Okey, kejap cikgu buat. Pakai kalkulator untuk senarai kali 1.08 2 3 tadi sudah kan. 4 5 6. So senaraikan saja. Okey. So cikgu senaraikan lagi. Lepas ini ialah 38084.98, tekan lagi 41131.78,
Okey, lepas tu 44422.33. Kamu tidak perlu tunjukkan pengiraan untuk setiap sebutan. Cukup untuk 3 sebutan pertama aja. Yang lain tu awak senarai bagi jawapan aja. 47976.11 tak sampai lagi. 51814.20 tak sampai lagi. Kalau cikgu tekan lagi 559.34 tak sampai lagi. Ini sampailah. Cikgu dapat 60436.08. So cikgu senarai sampai sini saya berhenti. Tapi soalan tanya ke kita kan pada tahun ke N. Tadi tanya apakah nilai M. Kalau dia tanya kita bila kita kena sebut, tengok soalan kalau soalan tanya bila, maka kita akan cakap ini 2000. Cikgu tulis kejap. 203, 2024, 2025, 6, 27. Kalau dia tanya kita bila, baru kita jawab pada 1 Januari, tahun bila kita boleh terus kata pada tahun 2027. Kalau dia tanya kita tahun bila. Okay? Tapi sekarang dia tanya kita ialah pada tahun ke N. So kita nak tahu ini tahun ke berapa. So bila tahun ke berapa, so awak akan bilang lah. Awak akan bilang, okay, kita nak tahu tahun ke berapa tahun ke berapa. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka awak tulis N sama dengan 13. Pun boleh. Pun boleh. Tak guna, macam kamu kan tak suka pakai logam 5. Kalau tak erti sebenarnya boleh. Awak pergi senaraikanlah. Senarai sampai dia melebihi 60,000. Lepas tu awak pergi bilang itu tahun ke berapa. Boleh dapat format tau. So bagi saya soalan AB ni 4 markah sebenarnya nak buat tak nak buat je. Saya tak tahu gunakan rumus langsung pun saya boleh buat. Budak tahun 6 boleh buat soalan ini. Budak tahun 6 boleh buat soalan ini. Hanya mereka mungkin tak erti lah benda ini boleh tarak-tarak macam ini. So dia akan kira benda inilah. Kira benda ini sebanyak 13 kali. Tapi dia boleh buat. Dia bukan tak boleh buat. Dia boleh buat. Hanya kalau kamu tahu rumus, nampak macam canggih sikit lah. Jawapan serupa je. Okey, soalan C. Jumlah gaji yang kepada ringgit tertekat juga dibayar kepada beliau oleh syarikat itu dari tahun 2015 ke tahun 2020. So, kamu tahu tadi 2020 adalah tahun ke-6, dia nak jumlah semua gaji kan? So, S6 lah. S6. So, masuk ke dalam formula, kira dapat jawapan. Okay, kira dapat, masuk formula, kira dapat jawapan. Tapi sebab soalan nak ringgit tertekat, so kita ambil jawapan ini. Boleh? Okay. Kalau tak nak, pun boleh awak pakai teknik ini. Daripada saya gunakan rumus S6 ini, okey. Daripada saya gunakan rumus S6 ini, apa yang saya buat? Saya pergi carilah, okey, apa gaji dia pada tahun 2015, 2016, 2017, okey, 2018, 2019, 2020, lepas tu saya jumlahkan. Maksudnya dalam penulisan saya, sorry ya, jangan terpaksa kecilkan. Okay. So awak akan tulis macam ini. Alamat kecilnya. Okay. Awak untuk C sorry ya. Awak akan tulis 24000 tambah 25920 tambah 2 apa nombor itu? 27 kah? 27993.60. Okey, so tambah, kalau malas nak tulis sampai habis sebab tadi awak ada senarai kan, awak boleh buat dot dan beritahu orang tambah sampai bila. So soalan ni saya perlu tambah sampai 35263.87. Okey, so kalau kamu tambahkan semua sebutan ini, kamu boleh cuba kejap. Cikgu besarkan untuk kamu. Kita cuba tambah yang cikgu bulatkan punya 24000 tambah 25920 27936.
Okay, cikgu tambah. Okay. So cikgu tapak satu, okay, kalau cikgu buat saya tapak 176,062.3. So bila dia suruh kepada ringgit terdekat, maka cikgu tulis 176,062. Boleh. So soalan 2 ini tak susah tau. Awak boleh pakai teknik senarai habiskan soalan. Tak payah gunakan rumus S ketiga, tak pakai langsung pun tak apa. Tapi syaratnya lah kena senarai lengkap. Boleh tapak bakar penuh. Bukan kata kita pakai ini hanya untuk semak. Kita boleh pakai ini sebagai langkah penyelesaian kita. Okay, kalau ada masalah terus potong cikgu tanya. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan 3. Nak besar sikit. Okay, soalan 3. Okay, cikgu kata ada 2 buah kedai, Bistari dan Cemerlang, mula menjual telefon bimbit pada masa yang sama. Okay, pada masa yang sama. Okay, Bistari. So, bagi luang untuk cikgu tulis kejap. Cikgu kumpul maklumat dulu. So, untuk kedai Bistari, okay, dia jual S handphone pada bulan pertama. So, bulan, okay, dia pakai bulan bukan tahun kali ini. Bulan pertama, dia jual X. Dan jualan dia bertambah secara seragam sebanyak Y pada setiap bulan yang berikutnya. So, bila bulan 2, dia tambah Y. Nak ringkas tak boleh. Okay, bulan 3, kita ambil tahun sebelum itu, kita tambah lagi Y. So, kita dapat S tambah 2Y. So, di sini kalau awak check in, dia ialah soalan, kawan kamu tulis apa? Okay, kawan kamu nampak dia ialah janjang aritmetik. Kalau kamu tengok dia ialah janjang aritmetik. Awak boleh check dia. Kalau kamu check ini, awak punya D1 ini ialah Y. Kalau awak check ini, awak punya D2 juga Y. So dia ialah janjang aritmetik di mana beza sepunya kamu ialah Y lah. Cuba tengok kawan kamu ayah. Kawan kamu D dia sama dengan Y. So betul. Okay. Ceritanya. Okay, sudah sampai mana? Sorry mata blur. Okay. Kedai itu menjual 210 buah telefon bimbit pada bulan ke-7. So, satu cara kamu boleh buat ialah kamu pergi senaraikan lah. Okay. Kalau kamu tak nak pakai rumus, awak pergi senaraikan. Tapi ini kalkulator tak boleh tolong sudah. So, kita kena buat manual lah. S tambah 2Y tambah Y. So, S tambah 3Y. S tambah 4Y. S tambah 5Y, S tambah 6Y. Soalan beritahu kita S tambah 6Y sama dengan 210. Okay? Ataupun macam kawan kamu pakai formula sebab bulan ke-7, so T7. So dia masukkan ini, kalau kamu tengok apa yang dia tapak ini serupa dengan cikgu. Ini dia pakai rumus, yang cikgu punya pakai teknik senaraikan. Cikgu pakai teknik senaraikan. Hanya beza kali ini, teknik senarai kali ini kena buat manual lah sebab dia bukan angka. Lepas tu cikgu kata jumlah jualan dalam 9 bulan yang pertama ialah 1440. So kawan kamu tengok jumlah jualan, dia buat S9 ke? Sorry, tak tahu. Sepatutnya S9. Okay, sepatutnya S9. S9. So kawan kamu pun masukkanlah N ialah 9. Okay. Di sini dia sudah tapak sebutan pertama, dia masuk ke dalam ini, masuk dia kira, so dia sambung buat dan dia dapat jawapan, nak baca macam mana okay. So dia buat, dia dapat jawapan Y dia ialah 25. Lepas tu bila ada nilai Y, dia masuk ke dalam nilai X, dia dapatlah 60. Okay, kalau langkah penyelesaian sudah betul lah. Okay, kalau siapa nak pakai teknik senarai pun boleh, awak sambunglah. Awak sambung lagi bulan 8, bulan 9. So ini S tambah 7Y. Ini S tambah 8Y. Sebenarnya dia kata 9 bulan ini jumlah dia ialah 1440. Maksudnya awak kena tambah lah. Okay? Awak kena tambah 9 seputang ini. Kalau awak tambah 9 seputang ini. Okay? Maksudnya awak buat S tambah X tambah Y. Okay, tambah sehingga awak buat S tambah 8Y. Okay, awak akan dapat jawapan dia ialah 1440. Kita akan kata dia sama dengan 1440.
So kalau ini pun boleh. So kamu bilanglah di sini kalau awak tengok kita ada 9x. Kita ada 9x. Walaupun mungkin kamu nampak macam persamaan kita berbeza, tapi awak akan jawapan serupa je. Kita ada 9x. Kemudian y ada berapa? Awak kena bilang 1, 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 15. Kalau cikgu salah cakap tambah 6, 21. Tambah lagi 7, 28. Tambah lagi 8, 36. Sama dengan 1440. Okay. So kalau saya pakai teknik senarai, mungkin rumus persamaan kedua saya dengan kawan kamu nampak lain kan? Kita dapat macam yang berbeza. Tapi kalau awak kira sepatutnya jawapan sama. Kita cuba kejap Okay. Kita pun ini persamaan satu kita, ini persamaan dua kita Kita tengok boleh buat sama macam kawan dah. S tambah 6Y sama dengan 210. So kita nak macam mana? Okey, katakan cikgu pakai kaedah penghapusan Katakan cikgu ini cikgu pergi darab 6 cikgu darab 6 6x tambah 36y sama dengan darab 6 1260. Okey, lepas tu cikgu buat persamaan 2 tolak persamaan 3. So cikgu dapat 3x ini hapus. Kemudian 1440 cikgu tolak 1260. Cikgu dapat 180. So x saya 60. X saya 60. Boleh kita, sebab saya pakai kaedah penghapusan, maka tak kisahlah cikgu nak masuk ke dalam persamaan mana. Katakan cikgu masuk ke dalam persamaan 1 saya. So 60 tambah 6y sama dengan 210. Okay, cikgu buat cepat So y sama dengan 210 tolak 60. Kemudian cikgu bahagi lagi 6. So cikgu dapat 210 tolak 60 bahagi 6. So cikgu dapat jawapan 25. Sama dengan tadi S60 Y25. Sama. S60 Y25. So kawan kamu pakai teknik rumus, ini kita pakai teknik senaraikan. Terpulang kepada kamu tak ada masalah, jawapan serupa je walaupun tengah-tengah itu berbeza Okay. So betul yang siapa buat ni, Amiza buat punya, tak ada masalah sebenarnya Okay, B, syarikat satu lagi, syarikat Cemerlang. Okay, dia jual dengan 95 buat telefon bimbit pada bulan pertama. Okay, cikgu senarai kejap cikgu tumpang tepi sini syarikat Cemerlang kan? Okay, so mula-mula dia jual 95. Okay. Dan jualan dia bertambah secara seragam. Maksudnya setiap kali tambah sama iaitu 20. So awak boleh, yang ini kita taruh setiap kali tambah 20. So 95 kalau tambah 20, saya dapat 115. Okay, bulan seterusnya saya tambah lagi 20, ialah 135. So awak juga nampaklah ini ialah janjang aritmetik di mana D awak ialah 20. Okay, sekarang jika kedua-dua buah kedai menjual itu yang menjual telefon bimbit yang sama pada bulan ke-N. Cari apakah nilai ke-N. So kalau kamu tengok tadi, awak sudah ada jawapan S dan Y kan? Di mana S awak ialah 60, Y awak ialah 25. So 60 tambah 25, awak tahu dia 85. Sebenarnya eloknya awak buat jadual barulah sebab cikgu tak nak keluar banyak itu yang cikgu contain di sini. Nampak tu. So apa yang awak buat? Okay, kawan kamu pergi buat dia pakai teknik senarai. Boleh So dia tambah aja senarai-senarai, ini pun senarai-senarai, tapi penulisan sangat penting tau sebab awak kena kemas. Okay? So Amiza kalau you buat macam ini sebenarnya bahaya juga tau sebab nak bilang ini. Okay? Sebab sudah sengit kan? Sudah sengit. So kalau boleh daripada awak senarai dengan cara ini, lebih baik awak senarai dengan cara ini. Okay, cikgu tulis So awak tulis macam ini. Bistari. Okay. So kalau awak tahu memang luangan di tepi itu takut dia tak muat, awak tulis turun bawah. 60, 85, 110, 135,
160, 185. Cikgu harap dia tak salah kira, cikgu ikut awak aja. 210, 235, cikgu tak muat dan seterusnya lah Lepas itu buat pula untuk cemerlang. Okay, so pastikan awak tulis dia sebaris tau sebaris. Jangan satu rapat-rapat, satu jauh. Nanti kita tak boleh nampak sebaris di mana. Sebaris di mana. Sebab sekarang exam kamu jawab pada kertas soalan. So cikgu rasa awak punya kertas soalan tak ada garis tau. Tak macam sekarang kan. Kalau kamu buat pada buku latihan, awak senang nampak sebab buku latihan awak bergaris. So di sini awak sendiri kena kemas sikit penulisan awak So ini 95, 115, 135, 155, 175, 195, 195, 215, 235. So awak akan nampak bila sampai sini mereka mempunyai jualan yang sama. Tapi jangan lupa tengok balik soalan nak apa Dia kata dia pada pulang ke N. So awak bilanglah ini pulang ke N. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kena macam kawan kamu tulis N sama dengan 8. Kalau kamu tak tulis tidak ada markah. Untuk soalan B ni awak senaraikan, lepas tu kena bagi keputusan. Okay, so untuk B ni kawan kamu tak pakai rumus lah. Okay, kalau kamu nak pakai rumus, awak boleh buat ialah SN sama dengan SN. Kalau awak selesaikan, awak akan dapat N awak sama dengan 8. Kalau siapa nak pakai kaedah rumus. Alamak, masa saya sudah habis. Okay, so 2 soalan saja sempat saya terangkan. Tapi tak apa tadi cikgu sudah agihkan tugas untuk kamu. So kamu buat dulu dan alok jawapan dulu. Alok jawapan dulu. Tak apa, kita alok awal sikit.